Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa atamut taslim ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, sama-sama kita memanjatkan kepujian kehadrat Allah yang memberi kepada kita nikmat kehidupan dan taufik untuk sama-sama kita berada pada malam ini bagi meneruskan lagi daripada kitab Fatih Faridah ini, yang mana kita berhenti muka yang ke mana tu? Kaifiyah mengucap. Muka surat 52 dah. Cetakan Jawi simpulnya 68. Edisi bahasa tulisan Rumi 68. Edisi Jawi ini 52. Tajuknya Kaifiyah mengucap. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kaifiyah mengucap. Kaifiyah mengucap. Kaifiyah ni bahasa Arab. Cara. Cara. Bagaimana cara mengucap yang ditutup, yang terbaik yang ulama ajar kepada kita. Dia kalau tengok dalam tradisi ilmu zikir ni, di sisi ulama tasawuf lah, maka mereka mengambil zikir-zikir itu daripada guru, dan guru pula ambil daripada guru dia. Dan katanya lafaz atau talqin zikir ini berterusan rantaiannya sampai kepada baginda Nabi. Jadi itu antara keistimewaan apabila seseorang itu mengambil zikir daripada guru atau gurunya mentalqinkan zikir. Pertamanya, kalau zikir yang diambil itu ialah zikir yang dia dengar daripada mulut guru dia, guru dia dengar pada guru pada guru dia pula, guru dia pula dengar pada guru dia. Begitulah sebenarnya berlaku di situ satu rantaian sanad, rantaian pengambilan dan pendengaran satu zikir daripada satu mulut sampailah kepada mulut baginda Nabi SAW. Dan ini yang menjadi, kita kata, barakah berada dalam kalangan mereka-mereka yang mengamalkan zikir secara berguru ini, ataupun yang sistem sekarang, ataupun ilmu, ataupun kita panggil secara bertariqah ini. Kerana kalau tariqah yang betul lah, tariqah yang mengikut kepada ahli sunnah wal jamaah, ini semua diajar supaya mengambil zikir daripada guru, dan guru ajar cara nak sebut tu. Cara nak sebut tu dia ada cara dia. Nampak? Lain dengan kita baca buku, kita sebut sendiri. Dah. Kita baca buku, kita pun cuba sebut. Boleh, tak ada masalah. Dia tidaklah salah, selagi mana zikir itu makna zikir yang makna betul. Apatah lagi kalau zikir itu zikir yang maksud, tidak ada halangan pun bagi seseorang
beramal dengan zikir tersebut, tak ada masalah pun. Cumanya dari segi kaifiat itu yang tidak ada tidak jelas kalau dalam diambil daripada pembacaan saja. Nampak? Kalau diambil pada pembacaan saja, mungkin cara tu tidak jelas. Okey. Maka ada kaifiat dalam mengucapkan tahlil ini. La ilaha illallah ni tahlil, Muhammadur Rasulullah, syahadah daripada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di sinilah pengarang rahimahullah membincangkan tentang perkara ini. Kata muallif, dan telah berkata ulama bahawa mensatukan Allah dengan la ilaha illallah apabila kita mengucap atau surat kalimah ini dua, maka eloklah kita ingat di hati kita Muhammad Rasulullah bersama kemudian daripadanya. Okey, dia kata pertamanya mensatukan Allah dengan la ilaha illallah. Bukan mensatukan Allah Muhammadur Rasulullah lah. Situ mana tu? La ilaha, mensatukan apa tu? Itu je. Mensatukan Allah dengan la ilaha illallah. Apabila kita mengucap atau surat kalimah ini jugalah, maka eloklah kita ingat di hati kita Muhammad Rasulullah bersama kemudian daripadanya. Gini dia nak khabar ni. Dia kata, dan telah berkata ulama bahawasanya mensatukan apa nama ni, mensatukan maknanya sebut sekali. Apa tu? Mensatukan Allah dengan la ilaha illallah. Mensatukan Allah dengan la ilaha illallah. Memang la ilaha illallah tu kita nak mensatukan, mengiktikadkan bahawa tiada Tuhan kecuali satu. Situ pun sama kot. Boleh jadi yang maksud ni mensatukan Muhammadur Rasulullah dengan la ilaha illallah. Makna sebut tu sekali. Itu yang maksud dia. Kita bila sebut la ilaha illallah, sekali kan sebut Muhammadur Rasulullah. Apabila kita mengucap atau surat kalimah ini, bila kita mengucap atau kita tulis, sebut juga atau tulis juga Muhammadur Rasulullah. Sekali kan sebut tu, sekali kan tulis tu. Nampak? Jadi maka ni tafriq ni. Maka ini nak terang hak kepada maklumat tadi. Maka eloklah kita ingat di hati kita Muhammad Rasulullah bersama kemudian daripadanya. Jadi kita, kalau kita tak tulis sekali atau kita tak sebut sekali Muhammad Rasulullah tu, kita tak sebut sekali, jadi hati kita biar ada terlintas Muhammad Rasulullah itu masa sebut la ilaha illallah. Faham? Makna andai katalah kalau kita berzikir, contohnya orang tahlil arwah, dia akan sebut la ilaha illallah je lah. Nampak tak? Dia tak sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tak sebut itu lah. Sebab lagi lambat lapor tu. Nampak tak? Lapor buruk jadi. Ya. Jadi ayat Al-Fatihah tu ada dalam permodalan telefon baru ni. Jadi dia sebenarnya dia silap tak
tafsir lah. Jadi dia kata apabila kita sebut la ilaha illallah tu, macam Ustaz Asari, dia sekali Muhammadur Rasulullah. Jadi dia tafsirkan Muhammad ni adalah Allah. Okey, ajaran sesat tu. Ya, boleh jadi ya. Saya pun bila baca ni pun terlintas dengan hak nak sebut dia. Maknanya mereka ni boleh jadi dia baca kitab-kitab gini tak mengaji. Tak ngaji dalam. Dia tak mengaji. Dalam pun tak tahu pun tak. Sebab benda ni tak perlu dalam mengaji ni. Dia ilmu biasa je, makna tak ada lah dalam pun tahu benda biasa je. Sama lah, saya pun cerita juga. Jadi boleh jadilah dia faham bila kata mengsatukan tu, mengsatukan Muhammad Rasulullah dengan la ilaha illallah tu, makna Muhammad dengan Allah tu satu. Oh tak betul tu, karut tu. Karut benar-benar karut gitu. Nampak tak? Pulak dia kata Muhammad Allah tu pangkat. Dia tak betul sangat tu. Jelas sangat. Tapi masalah ni ada orang ikut. Ikut ada. Nak berzahirkan Allah tu, jadikan Muhammad sendiri. Tak kenalah dia kata Muhammad tu diri Tuhan. Allah tu ialah diri Muhammad tu. Diri zahir Muhammad, diri hakikat Allah, contoh dia kata. Tu tak betul lah tu. Allah ni Tuhan. Nabi kita Nabi Muhammad ni makhluk. Makhluk makna hak Tuhan jadi. Takkan Tuhan nak buat diri dia. Tak? Jadi itu, tapi yang menjadi kehairanan akhir-akhir zaman ni, benda hak begitu mudah orang boleh jadi sesat. Maknanya bagi kita benda tu Allah, benda tak boleh nak terima lah. Tapi ada orang boleh terima. Hak terima tu pula bukan barang-barang. Dia ada sijil, dia ada pendidikan tinggi pun. Nampak tak? Orang yang mana ada pendidikan tinggi, orang yang ada kedudukan, orang ada harta dan seumpamanya. Maka itulah pentingnya akidah ni, ia kena faham, kena faham betul. Jangan faham asal faham. Kena faham biar betul-betul faham. Kalau kita asal faham, patut rasa-rasa faham tak jadi. Rasa-rasa faham ni lah yang akan bawa kepada bila ada ajaran yang menyeleweng, ia boleh percaya. Dia boleh percaya. Sebab apa? Sebab faham dia bukan faham yang betul-betul. Nampak tak? Faham dia bukan faham yang betul-betul. Betul-betul faham, bukan. Dia faham tu asal rasa-rasa dia faham. Ini tak boleh. Kalau kita rasa tak faham, kita kena tanya. Kalau kita rasa kita keliru, kita kena jelaskan balik. Kita kena pergi tanya supaya jelas balik kekeliruan kita tu. Ia tak boleh. Akidah ni buat faham tak boleh. Nampak jadi mensatukan tu makna sebut sekali, tulis sekali. Itu maksud dia. Maka eloklah kita ingat di hati kita Muhammad Rasulullah bersama. Kemudian daripadanya, andai kata kalau kita tak sebut dua-dua tu sekali, kita sebut la ilaha illallah macam tahlil tadi lah. Jadi memang sebut la ilaha illallah saja. Maka masa sebut la ilaha illallah, kita hadirkan Muhammadur Rasulullah juga. Tu maksud dia. Di hati. Bukan kita kata Muhammad tu ila Allah, bukan. Sebut tu biar ada dua, kan syahadatan ni dua kalimah syahadat. Jadi kalau kita sebut seakan-akan ada selagi kita dah sebut tu. Jadi walaupun kita sebut dalam hati kita marikan la ilaha Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah dalam hati Muhammadur Rasulullah. Jadi sebut lidah tu biasa la ilaha illallah macam biasalah. Okey. Kalau tidak begitu, kenapa pengarang dan para ulama dia suruh kita hadirkan dalam hati kita Muhammadur Rasulullah juga?
Kerana kalau tidak begitu, nescaya bersamaan tauhid kita dengan tauhid Yahudi. Kalau tidak gitu, tauhid kita sama macam orang Yahudi. Kenapa? Kerana Yahudi ia pun mengaku Allah satu. Orang Yahudi mengaku Tuhan satu. Ada? Elohim, macam-macam lah gelarannya, Hashim lah, macam-macam dia, Tuhan tapi satu juga. Dia percaya Tuhan tu satu. Maka orang Yahudi dia mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala juga. Tapi apa jadi sebab kufur? Sebab tak terima Nabi, tak terima risalah Muhammadur Rasulullah tu. Muhammad Rasulullah tu mereka tak terima. Di samping lain-lain lagi lah, mengiktikadkan perkara yang tidak layak pada Tuhan tu boleh menyebabkan kufur juga. Tapi yang antara besarnya ialah tidak menerima kerasulan Nabi SAW. Dia kata kerana Yahudi ia pun mengaku Allah satu. Jadi supaya syahadah kita jadi syahadah hak sempurna. Jangan pengakuan macam pengakuan Yahudi saja tak boleh. Ini yang paling sempurna. Dah kalau kita tak telitah pun jadi salah ke, dosa ke, jadi Yahudi dah bukan. Ini nak kabur cara yang terbaik, cara yang paling akmal. Dah orang tak tahu kan, orang sebut la ilaha illallah, dia tak ada telitah pun Muhammadur Rasulullah. Adakah itu salah? Tak boleh buat gitu. Jadi tauhid Yahudi ni takut salah faham pula. Ada jenis orang ni dia menebang. Menebang ni makna melampau pula. Kita tak kata pun macam hak dia faham, tapi dia faham sendiri. Dia faham, dia kata siapa hak kata la ilaha illallah saja, orang itu Yahudi lagi, macam Yahudi. Tak kenalah pula gitu. Janganlah melampau sangat. Siapa yang tidak terlintas Muhammadur Rasulullah tu sama macam Yahudi. Bukan yang nak kata sama sutik, betul-betul sama, bukan. Nak ceritanya cara yang sempurna pada sebutan syahadah pada masalah tahlil la ilaha illallah, maka dihadirkan Muhammadur Rasulullah. Faham? Okey. Tetapi Nabi Muhammad ia tidak mengaku jadi rasul. Jadi Nabi Muhammad Yahudi tak mengaku rasul. Bahkan Nabi Musa ialah rasul. Dia mengaku Nabi Musa saja rasul. Nabi Isa pun dia tak mengaku juga. Maka kita ni buat demikian supaya apa? Supaya jadi sempurna rukun syahadah itu, walaupun disebut di mulut satu, tapi kita hadirkan yang kedua dalam hati. Okey, selesai masalah tu. Itu cara mengucap. Jadi sebenarnya rekah lah ni. Rekah. Kalau ikut cara dia, ulama ajar supaya kita memanjangkan kalimah nafi itu, la ilaha illallah. Kenapa tak? Nafi itu satu, dan juga Allah la ilaha illallah. Hak tepat boleh panjang tu mana? Ialah pada nafi. La satu. Lepas tu Allah tu boleh dipanjangkan juga. Itu makna berdasarkan cara-cara yang dia ajar oleh guru masing-masing lah. Jadi mak pada la ilaha illallah itu mak apa hukum dia? Mak pada la ilaha illallah. Tak kena tahu dulu mak benda tu. Mak PI ke? mak apa? Mak Rosik ke? Mak apa tu situ la tu? Mak wajib ke mak jaiz? Mak asli. Mak apa dia? Mak jaiz. Mak jaiz. Mak jaiz. Jadi pada masalah la tu mak jaiz lah hukum dia. Sebab apa? Huruf mak bertemu dengan hamzah pada dua kalimah. Okey. Dalam ilmu dipanggil mak ta'zim kan. Mak ta'zim tu nama kedua lah. Kerana pada kalimah tauhid kita nak menta'zimkan Allah Ta'ala. Jadi
pada asal dia sama, anak beranak mak ja'is tu. Cuma nak penamaan kerana melihat kepada makna dipanggil sebagai mak ta'zim. Okey. Sebab huruf mat dan hamzah pada kalimah yang berlainan. Jadi panjangnya berapa? Panjangnya dipanjangkan dengan 2 pun boleh, 4 pun boleh, 5 pun boleh pada setengah riwayat. Jadi kalau biasanya kita panjangkan dengan 4 lah. Okey, tapi di sisi zikir, pertamanya la ilaha illallah ni ayat Quran satu. Dalam ayat Al-Quran surah Muhammad tak. Maka apa nama ni, bila dibaca dengan ayat Quran, kalau kita baca dengan ni ayat Quran atau kita baca Quran, jumpa la ilaha illallah ataupun la ilaha illahu, maka kita kena ikut hukum tajwid itulah. Dia boleh dibaca 2 kalau kita baca mat jaiz ataupun mat munfasil dengan 2, dan dibaca dengan 4 dalam riwayat Syatibiyah kalau kita baca dengan mat munfasil itu 4. Jadi ada pun dalam pada masalah zikir, la itu boleh panjangkan lebih daripada itu. Dia boleh panjangkan lebih daripada itu. Sebagaimana disebut makna sepanjang mat yang dibaca oleh orang Arab ialah 7 alif atau 14 harakat. La ilaha illallah. Sebab kita telah menganggap dia sebagai zikir dah. Kalau ayat Quran, kita kena ikut betul peraturan tajwid tu. Apa tak? Tapi dalam masalah zikir ni, dia ada keluasan sikit, dia longgar sikit. Longgar. Selagi mana ada wajah cara bacaan di sisi Arab sedemikian, maka boleh kita sebut. Walaupun dok mat tak apa nak cukup, tapi asal ada panjang contohnya. Maka dianggap boleh dan juga dianggap sah. Sebab dia tidak merubah makna ni. Tidak merubah makna. Macam hak ubah makna betul kalau hilang mak betul. La ilah, la ilah, la ilah. La ilah tu makna tak ada asal. Ni la ilah, la ilah, la ni la ilah. La ilah, la dengan ilah tu macam la hamzah, la alif. La ilah. Tu tak ada tu. Kalau la ilaha illallah, la, walaupun ada panjang tu dikira apa tu, walaupun sikit. Awak tak ada ni la ilah, la ilaha illallah, tak ada langsung. La tu tak ada panjang langsung. Okey. Sulit. Biasa jadi kita bila zikir laju. Zikir laju. Jadi kita dia ada juga alif tu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Ada alif. Ni tak ada alif. La ilah, la ilah tak ada langsung. La ilah. La ilaha illallah tu la ilaha illallah. Mungkin kan, saya tak tahu, tengok dia masuk dia apa. Mula jadi kereta turbo, dia jadi ada. Kereta ada turbo memang. Desuk lah. Jadi itu satu. La ilaha illallah. Allah boleh. Macam tadilah kalau dia ma'rif sukun lah tu kita berhenti gitu kan. Tapi kerana zikir ni kita sebut bahawa ulama menyatakan bahawa dia hukum dia longgar sikit lah. Makna lebih pun tidak ada masalah selagi mana dia tidak lari daripada bacaan yang biasa dibaca oleh orang. Baik. Kemudian kata pengarang, terima apa yang dibawa oleh Rasul. Tajuk dia tu. Kata muallif, dan wajib atas tiap-tiap mukallaf terima sekalian barang yang dibawa oleh Rasul
daripada segala perkara agama, dan percaya apa-apa ia khabar daripada perkara yang ghaib. Jadi bila kita mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ini, kita mengaku Allah Ta'ala lah Tuhan semata-mata, Nabi Muhammad ni utusan Allah. Apa dia yang kita kena tunaikan? Hak kepada syahadah kedua, hak kepada Muhammadur Rasulullah tu, apa yang perlu tanggungjawab kita? Wajib tiap-tiap mukallaf, orang berakal, orang yang balik, yang sampai dakwah Rasul ni, wajib terima sekalian barang yang dibawa oleh Rasul. Benda yang Nabi bawa, Nabi sebut hukum ke apa, kena terima belaka. Daripada segala perkara agama, benda yang Nabi bawa daripada perkara agama, waktu kena terima. Apa dia? Ibadat kita, cara hidup yang melibatkan hukum hakam, kena terima. Sebab tu dikorek daripada segala perkara agama. Ada juga perkara yang Nabi bawa atau berlaku pada Nabi, tapi bukan perkara agama, perkara sebagai perkara kehidupan. Contohnya, contoh pakaian Nabi. Waktu kita tak pakai, tak apa. Faham tak? Adakah mesti kena pakai macam Nabi pakai? Tak ada hukum jadi wajib. Apa lagi? Cara berkaitan dengan cara-cara tata cara hidup. Makan mesti bawah ni ke semua tak? Makan bawah. Kena gitu ke? Atas tanah ke kena makan? Tak. Dia makan atas meja ni, atas kiwan dia panggil. Atas meja ni berlaku pada zaman sahabat. Bila dah terbuka besar daerah negara Islam ni, maka tamadun lain, mereka lebih majulah berkaitan keduniaan, makan atas meja, makan ni. Jadi sahabat, bila dah sahabat buka tu, sahabat kata ni tidak ada pada zaman Nabi. Nabi tak makan atas meja. Tapi mereka tidaklah kata haram. Tak, mereka teringat keadaan mereka duduk dengan Nabi, makan di atas tanah. Dan ada orang Arab pun makan bawah lah. Makan bawah. Jadi benda itu bukan daripada perkara agama. Waktu kalau tak buat, adakah salah? Tak salah. Jadi Nabi SAW bila dia sampai perkara agama melibatkan hukum hakam, wajib kita terima. Kena terimalah hukum-hukum yang Nabi buat, kena terima. Dalam hati kena terima. Buat tak buat, itu masalah lain pula. Kita terima dalam hati tapi tak buat, contohnya. Tak buat tu tengok sebab apa tak buat? Kerana malah. Tak. Kerana nak selesa tak mau buat, contohnya. Maka hukumnya berdosa. Dosa. Tak buat, kenapa tak buat? Kerana tak mampu buat, terhalang, tak ada keupayaan, tak ada kemampuan, contohnya. Tu tak dosa lah pula. Jadi kena berhaluh dalam masalah kita nak tuduh atau nak hukum orang ni. Jadi perkara yang perlu terima hati tu, tunduk. Mana hak ni hak Nabi khabar. Ini hukum yang Nabi turunkan, yang Allah Ta'ala turunkan melalui lidah Nabi SAW. Kita terima hati kita sebulat-bulat, tak boleh ragu-ragu. Ragu-ragu tak boleh. Kita tak boleh ikut Nabi ni sebab hak hukum Nabi khabar ni tak sesuai sama sekarang. Tak boleh. Kita tak boleh pakai hak hukum akal, hak syariat buat ni sebab zaman sekarang ni kita ada lebih maju, kita ada sistem-sistem hak lebih hebat lagi. Itu tak boleh. Dalam hati tak boleh kata gitu. Kemudian buat ke tak? Buat ke tak masalah lain pula. Lagi mana dia dalam hati percaya benda itu, orang tu masih mukmin, orang itu masih ada iman. Dia tak buat kerana apa? Kerana saja-saja, kerana tu dosa lah dia, kerana tinggal hukum Tuhan. Tapi kerana tak mampu, kerana ada halangan, kerana ada uzur, ada masyakkah, maka dia tak berdosa. Nampak? Okay. Jadi
Jadi dalam hati tu biar ada. Andai kata kalau kita mampu, andai kata kalau kita tak ada halangan, kita nak ikut, kita nak buat. Tu bagus. Nampak tak? Itulah yang bagusnya. Okay, jadi benda yang Nabi bawa, kita kena terima dan percaya apa-apa yang ia khabar daripada perkara yang baik. Cerita-cerita Nabi, khabar-khabar yang Nabi bawa tentang perkara gaib yang tidak nampak oleh kita, tidak boleh dicapai oleh panca indera kita, kena percaya. Nabi kata bahawa akan berlaku begian hari kiamat hampir ataupun hampir kiamat, kena percaya. Kalau benda itu sabit dengan jalan yang sahih, Nabi khabar dan benda ini sabit daripada hadis yang sahih, kita kena percaya. Nabi kata adanya di hari akhirat tempat-tempat hisab, haud telaga Nabi, mizan, kita kena percaya. Sirat, walaupun kita tak nampak. Nabi beritahu adanya seksa kubur, azab kubur dan fitnah kubur ni, kita kena percaya. Walaupun kita tak nampak, kita tak boleh nak capai melalui panca indera kita. Percaya apa-apa ia khabar daripada perkara yang ghaib. Ini keimanan ni. Jadi perkara sam'iyah ni mari akhir sekali dalam perbincangan ilmu akidah. Kenapa? Kerana asas hak mula-mula dua itu hak paling penting. Orang nak terima bahawa perkara itu betul, dia tahu. Pertamanya dia kena yakin dulu alam ni ada pencipta. Sebab apa? Sebab benda akidah ni berkait dengan kita ni siapa. Lepas tu kita ni apa tugas kita. Lepas tu ke mana kita akan pergi. Jadi ini melibatkan kita kena tahulah bahawa kita ni dicipta, maka ada pencipta. Perbincangan pertama akidah membincangkan tentang ketuhanan. Kena kemas itu. Yakin ada Tuhan, maka kita nak tahu apa sebenarnya tugas kita kat dunia ni. Tuhan nak khabar cara mana? Dengan utuh Rasul. Maka dibincangkan tentang Rasul pula. Dibincangkan tentang kenabian, kerasulan. Siapa Rasul yang membawa risalah dan juga wahyu daripada Tuhan ni? Cerita pasal sifat Nabi. Kena kemas itu, bahawa kita diturunkan kepada kita Rasul. Siapa Rasul kita? Nabi Muhammad dan para Nabi lain. Maka bincang pula tentang Nabi Muhammad. Kemah, bila kemah dua-dua ni, apa sahaja yang datang daripada Nabi kita kena terima. Sebab apa? Sebab Nabi ini utusan Allah. Allah ini pencipta kita yang menjadikan alam sekalian. Maka kita kena ikut, tunduk kepada apa yang dia beritahu, apa yang dia khabar. Kemudian kata pengarang, beriman dengan Rasul dengan jalan ijmal. Maka wajib beriman dengan ada segala Rasul. Isyak dah baik tu? Sikit lagi. Jadi sini ialah beriman dengan Rasul dengan jalan ijmal. Ijmal ni maksud secara umum lah, secara umum. Lepas ni dia akan sebut tentang nama-nama Rasul, bilangan Rasul. Ada yang mana yang kita maklum ialah 25 orang Nabi dan Rasul yang disebut dalam Al-Quran. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Itu di situlah. Ada soalan tak? Tak ada ya? Wajib kita terima. Dia gini, orang cerita Nabi pakai gini, pakai gini. Tak. Jadi pertamanya benda itu disepakatilah pakai yang orang Arab gini. Jadi bila kita kata Nabi tak pakai begitu, Nabi pakai lain, maknanya kita tak mengaku bahawa Nabi yang sebenar tu bersifatnya gitu. Faham tak? Jadi
cacatnya pada masalah i'tikad sifat kita pada Nabi lah. Bukan pada masalah kita kena bakar tu. Itu masalah lain. Dan macam Nabi, kita kena tahu tentang peribadi Nabi, syama'il Nabi. Nabi ni orang dia orang Arab. Tiba-tiba kita kata bukan orang Arab, orang Melayu je. Orang nak pada meeting ni. Duk kan jadi sesat tu. Sebab dalam i'tikad kita, Muhammad Rasulullah tu Muhammad yang bukan hakikat sebenar. Yang Nabi tu ialah Muhammad yang kita faham lagi. Salah lah. Nampak tak? Jadi kalau orang itu sama je, kalau dia nafi, dia jahil, maknanya dia jahil. Hakikat sebenar Nabi ni orang Arab, dia tak tahu je. Tapi kalau memang dia mengingkari benda yang sepakat bahawa itu ciri Nabi, tiba-tiba dia mengatakan sebaliknya, ini menyebabkan dia telah mentasawurkan Nabi bukan dengan hakikat sebenar. Jadi dia akan menyebabkan cacat pada masalah akidah situ. Salah lah. Cuma salah tu kerana sebab jahil ke, kerana sebab dia ingkar. Tu. Ayalah. Maknanya rolik ni orang kata gitu tu, dia tak tahu. Dia tak tahu. Allah Ta'ala ala wa alam. Sekadar tu. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.